dengan apa-apa pun. Quran, sunnah, perbuatan sahabat, larangan Nabi. Dah cukup kuat. Tapi orang belajar benda yang tak sama. Ada orang dia belajar tidak melalui Al-Quran dan sunnah. Dia belajar melalui apa kata guru dia. Maka berlakulah musibah apa yang berlaku pada hari ini. Bab ni jelas. Dengan nas, jelas. Kalaulah benda tu baik. Kalau nak kata berjarak, pi doa kat kubur. Ada sakit ke apa, pi kat kubur doa kat situ. Kalau benda tu baik, tuan-tuan, tak payah tunggu kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Tak payah. Nabi dah buat dah dulu. Kalau benda tu baik, tak payah tunggu Imam Syafi'i. Dia mula-mula nak pergi kat kubur Abu Hanifah. Sebelum zaman tu, sahabat dah buat dah. Bahkan kubur Nabi di Madinah, sahabat duduk dekat Madinah. Kita cerita zaman Umar Al-Khattab, apa berlaku? Terik, panas terik. Kalaulah pada ketika itu mereka nak pergi tawassul dekat kubur Nabi, mereka boleh buat. Tapi Umar buat apa? Umar cari Al-Abbas. Pada ketika itu Abbas masih hidup. Umar panggil Abbas, Abbas berdoa. Kita kata perbuatan ni memang dalil dia tak kuat. Sahabat tak buat, Nabi tak ajar. Memang tak kuat. Kalau orang nak buat juga, satu mungkin sebab mereka ambil pandangan yang ambil ilmu tidak daripada sumber. Ilmu dia ambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Dia ambil daripada tempat lain. Hadis yang sahih, Nabi kata, jangan jadikan kubur aku wasanan yu'bad. Jangan jadikan kubur aku sebagai gereja yang disembah. Wasanan yu'bad. Sahih, tak ada masalah, tak ada pertikaian. Kita tak mau ambil hadis tu. Tiba-tiba dia pergi ambil cerita yang dibawa oleh Malik Ad-Dar. Ada lelaki datang ke kubur Nabi. Tuan-tuan nampak beza. Cerita yang first tadi tu memang confirm perkataan Nabi. Hak tu tak mau ambil. Dia bawa nas perkataan Malik Ad-Dar. Bila orang awam, mereka tak nampak apa yang berlaku. Mereka baca, oh boleh. Sedangkan dia tak tahu ada hadis yang lagi kuat melarang perbuatan itu. Yang kedua, ada juga kemungkinan di mana Wallahu a'lam, ini ada kemungkinan yang orang alim mereka tak kaji. Orang alim dia terus taklid. Dia tak ambil tahu dah betul ke salah. Kitab yang ditulis oleh Dr. Jibril, Tuhfatul Labib, sampai kat guru-guru kita, ambil kitab tu, terus translate dan bagi ke orang. Dia tak kaji dah betul ke salah. Bila Dr. Jibril tulis dalam kitab dia, Imam Daraqutni kata, kami bertawassul dengan Abu Fatah Al-Qawwas. Kami bertawassul dengan kubur Abu Fatah Al-Qawwas. Maka orang kita apa dia buat? Dia ambil benda tu, dia translate sebiji ke dalam bahasa Melayu, lalu dia sebarkan kepada orang. Dia tak kaji. Dia tak pi balik kepada kitab asal. Dalam Sifatul Safwah, dalam Siyarul A'lamin Nubala, dalam Hilyatul Awliya, ataupun dalam Al-Muntazam Fit Tarikh. Dia tak pi kepada kitab asal. Tak tengok betul ke Daraqutni sebut macam ni. Itu benda yang kedua, taklid. Kita ambil je. Jadi saya ingat dua benda ni jadi masalah. Kenapa orang tak mau tinggal? Pertama, murid-murid ahli ilmu ataupun murid-murid yang belajar ilmu, mereka belajar dengan cara tak ambil sumber yang betul. Ambil satu hadis, oh hadis ni nampak macam okey, perbuatan Malik Ad-Dar, padahal itu bukan hadis pun. Ambil terus amal. Dia tak banding dah dengan hadis lain, perkataan Nabi, perbuatan sahabat, dia tak banding dah. Itu di kalangan murid. Yang kedua, di kalangan guru ada masalah di mana guru ni suka taklid. Nampak apa yang ditulis oleh orang Arab, terus dia translate dalam bahasa Melayu, sampaikan ke orang. Dalam keadaan dia tak tahu penulis itu tulis benda yang betul ataupun benda yang salah. Bukan menyalahkan orang ataupun apa, tapi ini manhaj di dalam ilmu. Siapa sahaja yang menulis, kita tengok betul tak betul. Melainkan orang tu alim besar. Ibnu Hajar kalau dalam kitab dia kata, sesungguhnya Ibnu Abbas sebut sekian. Itu pun ulama kaji. Ibnu Abbas sebut dalam kitab mana yang Ibnu Hajar ambil. Itu pun ulama kaji. Ulama kaji, oh sebenarnya Ibnu Abbas sebut diriwayatkan oleh At-Tabari. Maka Ibnu Hajar ambil daripada Tabari. Okey. Tuan-tuan, sampai ke tahap Ibnu Hajar pun perkataan dia dikaji dulu. Imam Nawawi, bila Imam Nawawi kata Ibnu Mas'ud ketika mentafsirkan hadis ini sekian. Ulama kaji dalam kitab mana yang terdapat benda ni? Terdapat dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah. Perkataan Nawawi pun dikaji. Apatah lagi perkataan orang yang datang selepas itu di zaman ini? Apatah lagi orang yang datang di zaman ini? Mesti kaji dulu perkataan orang tu. Tak boleh ambil buta-buta. Tak kira siapa-siapa pun. Termasuklah perkataan Al-Albani sekalipun. Mesti kaji. Kalau tak mau kaji, buat apa? Sandarkan benda tu kepada orang tu.
Tuan-tuan, itu cara selamat. Albani kata hadis ni dhaif. Kita tak kaji, tak tahu sahih ke dhaif. Apa yang kita buat? Kita kata Al-Albani hadis ini dhaif. Betul atau salah, kita sekadar sampaikan apa yang kita ambil daripada Al-Albani. Tuan-tuan, kita tak boleh buat benda lain. Padahal kita baca buku apa? Baca Tuhfatul Labib. Kitab yang ditulis oleh orang lain. Lepas tu terus kita keluar statement, kita kata Imam Daraqutni kata boleh pi tawasul dengan kubur Abu Fatah Al-Qawwas. Tak boleh. Bagi maklumat asal. Jadi ini dua masalah yang berlaku. Di kalangan penuntut ilmu ada masalah, dan di kalangan orang yang mengajarkan ilmu masalah taklid masih berlaku. Wallahu a'lam. InsyaAllah kalau tak ada apa setakat ini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.